Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ini adalah kelas pertama. Jadi sebelum tu saya nak kenalkan diri dulu. Saya sebagai guru di Celik Al-Quran yang mana ia akan membimbing ataupun mengajar tuan. Jadi insyaAllah boleh tuan perkenalkan diri, asal di mana tu? Okey, terima kasih. Saya Kamarul. Tinggalnya di Selangor lah, di Puchong. Dan apa ke? Ustaz nak tahu? Okay, cuma sebelum kita mulakan kelas kita hari ni, Ustaz cuma nak nak kenal pasti ataupun nak tahu apa masalah ataupun kelebihan tuan dalam belajar Al-Quran ni. Maksudnya ada lemah dari segi kenal huruf ataupun tak kenal baris ke macam mana ke, boleh ceritakan sikit. Okey, baik Ustaz. Kalau nak kira kelemahan saya dalam baca Quran ni, secara jujur lah, saya memang kira tak boleh nak baca Quran lah buat masa ni. Kalau ikutkan, kalau yang boleh baca ni apa yang saya ingat je lah. Jadi bila saya fikir balik, tak boleh jadi macam ni. Jadi saya pun bertekad lah, kalau boleh memang kira nak cari yang kelas personal macam ni. Lepas tu tiba-tiba jumpalah kelas personal ni, memang saya nak mula daripada awal lah. Sebab dulu kalau saya belajar dulu memang kira tak pernah kata habis lah. Belajar pun sekerat jalan orang cakap. Macam tu je lah. Maksudnya sebelum ni ada belajar tempat lain lah? Belajar kalau macam formal macam ni tak pernah lah. Maksudnya kalau belajar, saya ingat saya masa sekolah rendah dulu je. Lepas tu saya dah tinggal, bekerja apa semua, dah jadi tak ada masa. Jadi saya pun fikir tak boleh, kena cari juga masa untuk mengaji lah. Jadi sebab kalau tak sampai bila kan. Jadi Alhamdulillah sebab tuan masih lagi diberi kesempatan dan peluang untuk belajar Al-Quran. Sebab tak semua orang yang mana diberi peluang, ada tu yang tak sempat nak belajar, mungkin orang cakap sibuk dari segi bekerja ke apa, tak ada masa nak belajar. Jadi saya ucapkan tahniah lah untuk tuan. InsyaAllah kami kat sini akan bantu tuan untuk perbaiki apa yang patut. Jadi insyaAllah semoga dipermudah, sebab orang yang nak belajar Al-Quran ni insyaAllah dipermudahkan oleh Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kuatkan semangat belajar. InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Okey, jadi sebelum kita mula kelas kita, kita buka dulu dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر ربنا من خير. Alhamdulillah. Jadi untuk pertama sekali, apa yang Ustaz nak terangkan adalah di mana kita akan bermula dengan konsep suku kata Al-Quran. Jadi pembelajaran hari ini, Ustaz nak tuan buka halaman 3 yang bertajuk konsep suku kata Al-Quran. Dah buka? Dah.
Nampak tak? Dia nampak dekat skrin tak? Dia nampak Ada. okey. Baik, di samping tu saya nak terangkan yang Al-Quran adalah bahasa Arab. Okey. Al-Quran adalah bahasa Arab. Seperti bahasa-bahasa yang lain, dan setiap bahasa ada struktur yang tersendiri. Okey, jadi kita akan ambil contoh dalam perkataan bahasa Melayu seperti makan. Okey, kita lihat ada berapa suku kata. Okey, tengok makan. Jadi di sini ada 2 suku kata. Ataupun kita akan tengok contoh lain seperti minuman. Okey, ada berapa suku kata? Ada 3. Minuman. Ada 3 kan? Okey, untuk perkataan dalam bahasa Melayu, apabila kita ingin bunyikan, perlu ada A, E, I, O, U, yang mana kita panggil sebagai vokal. Untuk bahasa Melayu ni ada 5. Okey, dalam bahasa Arab pula, iaitu bahasa Al-Quran pun ada sistem bunyinya tersendiri. Dan ia ada 3. Okey, apakah bunyinya? Iaitu A, I dan U, yang mana kita turut panggil sebagai baris. Okey. Okey, jadi kat sini saya akan tunjuk macam mana baris. Okey, sebelum tu yang mana lebih mudah antara 5 dengan 3 dari segi bilangan? 3 kan? 3. Okey. Okey, Ustaz akan tunjuk baris. Okey. Dalam bahasa Al-Quran ni, baris sebenarnya dia terbagi kepada 2. Maksudnya baris 1 dia akan ada 3. Okey, pertama baris atas bunyi dia adalah A, dan baris bawah bunyi dia adalah I, dan baris depan bunyi dia adalah U. Okey. Dan satu lagi baris dia ada yang baris macam yang kita tengok ni adalah baris 1. Okey, baris 2 dia ada 3 juga bunyi, iaitu baris 2 atas bunyi dia an, baris 2 bawah bunyi dia in, dan baris 2 depan bunyi dia un. Okey. Dan satu konsep penting yang saya nak tuan clear, iaitu ada baris, ada bunyi. Tiada baris, tiada bunyi. Baris sama dengan bunyi. Okey, sekarang tuliskan di halaman 3 buku tuan. Ada baris, ada bunyi. Tiada baris, tiada bunyi. Baris sama dengan bunyi. Okay, boleh? Boleh. Okey. Kenapa saya katakan baris sama dengan bunyi? Okey, jom kita ambil perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita kira ada berapa bunyi. Okey. Saya nak tuan ikut saya sama-sama di rumah, keluarkan jari dan mari kira bersama saya. Okey. Boleh? Okey. Kita kira ada berapa bunyi? Bis, Mil, La, Hir, Hir, Rah, Roh, Ma, Ma, Nir, Nir, Ra, Ro, Hi, Hi, Mi. Mi. Ada berapa? Ada 10. 10. Okey, pastikan. Jom kita kira balik. Okey. Bis, Bis, Mil, Mil, La, La,
Ir, Ir, Rah, Roh, Ma, Ma, Mir, Mir, Rah, Ro, Hi, Hi, Ni. Mi. Okey, 10. 10. Jadi 10 cukupkan. Okey, jom kita cuba tanda yang mana bunyi ada 10. Dan kita tengok baris dia ada berapa. Okey, jom kita kira. Okey, ni. Okey, pertama kita kira sama-sama ya. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Okey, ada 10 kan? Ha. Jadi baris dan bunyi adalah sama, ada 10. Sebab tu saya nyatakan baris dan bunyi ni sama. Okey, kita lihat contoh yang lain. Contoh yang lain. Okey. Kita guna contoh yang lain iaitu la haula wala quwwata illa billahi. Okey, jom kita kira ada berapa bunyi. La, La, hau, Au, la, La, wa, Wa, la, La, Ku, wa, Wa, ta, Ta, il, Il, la, La, bil, Bil, la, La, hi. Hi. Okey, ada berapa bunyi? Ada 13 13. kan? 13. Okey, jom kita cuba tengok. Betul ke ada 13 baris? Okey. Tengok Okey, kita kira sama-sama. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13. 13. Jadi semuanya ada 13. Jadi betul kan 13 cukup. Maksudnya Betul. ada 13. 13 huruf, 13 ada 13 bunyi, 13 baris. Okey. Jadi sebab kita dah belajar baris sama dengan bunyi, tapi apabila minta dibaca tak berbunyi-bunyi. Agaknya kenapa jadi begitu? Rasanya sebab tak kenal huruf kot. Sebab tak kenal huruf. Okay, jadi dalam pelajaran seterusnya kita akan belajar tentang huruf. Yang mana dalam panduan celik huruf kita gunakan konsep gambar dan penceritaan untuk bantu tuan ingat gambar dan kenal huruf. Okay. Okay. Kita gunakan gambar buah. Okay, lihat gambar ni. Nampak ada orang duduk bawah pokok. Okay. Sekejap. Okay. Yang mana ada orang duduk bawah pokok, buah jatuh lepuk ke bawah. Yang mana kita tengok buah ini dari atas jatuh ke bawah. Sama juga dengan huruf ba. Yang mana kita tengok titik dia berada di bawah. Okay. Jadi untuk sebut huruf ba,
Macam yang kita belajar baris tadi, bunyinya adalah ba, bi, bu dan ban, bin, Bun. bun. Kita lihat contoh di bawah ni. Okay, Ustaz nak tuan baca, boleh ke? Boleh. Okey. Ba, ba. Bagus. Ba, Okay, ya. ba. Bagus. Ba, Bagus. ba. Okey, seterusnya. Ba, Okay, bagus. Bagus. ba, Okey. ba, ba. Okey, bagus. Okey, kita cuba sekali lagi. Dari atas. Ba, ba. Okey, seterusnya. Ba, Terus. ba. 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 Okey, bagus. Ba, Terus. ba. Okey, seterusnya. Ba. Terus. A. Okey. Ba. Terus. Ba. Okey, bagus. Okey, untuk huruf yang seterusnya, kita tengok kat sini gambar tupai. Okey, kita nampak pokok A. Kita nampak tupai melompat dari pokok A ke pokok B. Yang mana sepasang tupai jantan dan tupai betina, dua ekor, sama juga kalau kita tengok huruf ta. Ada dua titik kan? Okey, jadi tupai ni dia melompat di atas pokok. Pokok ni dia tinggi. Jadi dia melompat ke atas. Maksudnya ta ni dua titik di atas. Hello? Hello? Okey. Lagi. Okey, sambung lagi sekali. Okey. Okey, bunyi ta ni adalah ta, ti, tu dan tan, tin, tu. Kita tengok contoh kat bawah ni. Okey, tuan boleh baca? Okey, boleh. Ba'ata. Okey, bagus. Ta'aba. Okey, bagus. Ta'ata. Okey, seterusnya. Batata. Bagus. Tabata. 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 Okey, bagus. Tata'a. Okey, seterusnya. Bata'a. Okey, bagus. Babata. Okey, bagus. Seterusnya. Tatata. Okey, bagus. Okey. Boleh kita ulang sekali lagi? Okey, boleh. Ba'ata. Okey. Ta'aba. Bagus. Ta'ata. Okey, seterusnya. Batata. Bataba. Okey, bagus. Tabata. Okey, bagus. Seterusnya. Tata'a. Okey, bagus. Bata'a. Okey, bagus.
babata, Okey, seterusnya. tatata. Okey, sebelum kita ke huruf selepas seterusnya, Ustaz nak tegur sikit kat sini. Untuk ingat balik, ingat tak huruf ba ni gambar apa tadi? Gambar Orang duduk tengah ada orang duduk bawah buah-buah. pokok dan buah apple jatuh kat bawah. Jadi buah tu kat bawah, maksudnya ba dia kat bawah, bunyinya ba. Okey. Okey, jadi kita ke huruf yang seterusnya. Ini huruf ini gambar apa ni? Ni gambar salji. Salji. Okey. Nampak kat sini ada gunung A dan gunung B yang sangat sejuk. Sampai kat tengah-tengah ni turun. Nampak tak? Tiga ni. Ada 3 titik. Nampak situ adalah salak. Jadi saya lukis 3 je. Okey. Salji. Okey, jadi untuk sebutan makhraj yang betul untuk sa ni, kita kena landingkan lidah di gigi di gigi atas. Ini hujung lidah ni di gigi atas. Sa. 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 Lidah ni kat depan, kat gigi. Hujung lidah ni keluar sikit. Sa. Kalau letak belakang gigi tak boleh, Ustaz? Tak boleh. Kalau belakang gigi dia tak keluar bunyi sa. Dia ke bunyi ta. Oh, ta. Jadi lidah ni kena keluar sikit. Jadi sa. 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 Okey, boleh? Okey, jadi untuk sebut huruf sa ni dia ada 3 bunyi juga, iaitu sa, fi, su. Okey. San, sin, sun. Okay, boleh? Okey, boleh. Okey, kita tengok contoh kat bawah ni. Okey, boleh baca? Okey. Sa'ata. Bagus. Basa. Okey, seterusnya. Sataba. Sekali lagi. Tasaba. Okey, bagus. Saba'a. Okey, bagus. Seterusnya. Ta'aba. Bagus. Sata'a. Sekali lagi. Sasa'a. Okey, bagus. Abata. Bagus. Seterusnya. Batata. Sekali lagi. Batasa. Okey, bagus. Sasasa. Okey. Okey, kat sini Ustaz nak tegur 2 tempat. Itu kat sini satu. Sini ta. Okey, kalau ta dia titik 2. Ingat tak yang gambar tadi, gambar tupai. Yang mana tupai jantan dengan tupai betina melompat dari pokok A ke pokok B. Jadi ada 2 titik. Macam yang ta ni dia ada 3 titik. Macam gambar tadi, gambar salji tadi. Ada salji kat tengah. Boleh? Okey, boleh. Okay. Boleh ulang sekali lagi? Okey, boleh. Sa'ata. Okey, bagus. Babasa. Okey, seterusnya. Tasaba. Okey, bagus. Saba'a. Okey, Ta'aba. bagus.
Sasa'a. Okey, bagus. Abata. Okey, bagus. Batasa. Okey, seterusnya. Sasasa. Okey, bagus. Okey, jadi pelajaran untuk hari ini saya rasa sampai kat sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Dari segi bacaan bagus, maksudnya cepat belajarlah. InsyaAllah untuk pelajaran seterusnya mungkin akan lebih cepat lagi. Jadi Ustaz cuma ingatkan kerja rumah muka surat 3 tu boleh nanti buat kan. 3. Okay, jadi yang mana saya rasa huruf ta dengan huruf ta tu boleh ulang kaji balik. InsyaAllah. Okay, jadi Alhamdulillah hari ni dapat belajar sesuatu. Jadi maksudnya ada apa-apa soalan tak? Nak tanya ke apa? Setakat ni tak ada Ustaz, boleh. Okay. Dari segi apa ni yang panggil improvement tu ada tak apa yang tuan rasa? Buat masa ni adalah, sebab kalau macam saya sebelum tak? ni tak berapa jelas sangat nak sebut sa tu macam mana sebutan dia. Okay, jadi sekarang dah boleh sebut kan? Dah. Alhamdulillah. Okay. Jadi rasa macam mana? Boleh ikut, maksudnya senang faham ke? Macam mana? InsyaAllah boleh, sebab ada gambar ni rasanya senang sikit kot saya nak ingat. Jadi dengan menggunakan gambar ni senang untuk kita ingat dan kenal huruf. Kan? Okay, InsyaAllah. Jadi saya rasa dah tak ada apa. Jadi kita tutup kelas kita ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Okey, kita rehat dulu sekejap. Baik. Okey, terima kasih Ustaz atas simulasi yang Ustaz dah jalankan. Jadi tahniah saya ucapkan kerana untuk yang sesi kali ni saya tengok ada peningkatan lah. Jadi untuk yang first yang sebelum ni mungkin agak macam kekok sikit. Jadi untuk yang kali ni saya nampak permulaan tu ada sikit lah macam kekok sikit. Tapi benda ni biasalah. Lama kelamaan nanti Ustaz akan terbiasa dengan cara syariat Al-Quran, insyaAllah mudahlah nanti. Boleh. Jadi sebab tu saya sediakan yang skrip tu, jadi Ustaz boleh tengok je lah yang penerangan nanti, yang tajwid pun saya akan bagi jugalah. Okey, jadi untuk yang sesi tadi secara keseluruhan lah, saya tengok secara keseluruhan bagus. Penerangan pun tak terlalu orang kata laju. Yang tu yang kita nak lah. Supaya pelajar ni tak rasa macam dia kena kejar Ustaz tu. Kita kena pastikan pelajar tu slow and steady je belajar. Dan masa penerangan tu penting. Contohnya dekat bahagian konsep suku kata, Ustaz kena orang kata ada interaksi lah dengan pelajar. Contohnya bila Ustaz dah terangkan sampai dekat baris contohnya kan. Ustaz pun tanya pelajar tersebut, okey setakat ni boleh faham tuan? Nak tahu dia boleh ikut ke tak. Kan takut dia dengar Ustaz sampai dia lost tahu mana dah. Jadi kita kena ada gap lah maksudnya. Sampai kat mana Ustaz kena tanya pelajar. Okey, boleh faham setakat ni? Tanya dia. Kalau dia nak tanya ke apa, boleh tanya. Okey, so macam tu lah untuk yang konsep suku kata. Okey, masa penerangan yang baris tu macam tu lah. Ustaz akan bagi tahu yang baris ada 3 baris, bentuk baris macam tu Ustaz tunjuk. Okey. Lepas tu okey, masa yang di awal tu Ustaz tanya masalah pelajar tersebut kan.
Jadi boleh jugalah Ustaz bertanyakan kepada pelajar tu pengalaman dia belajar. Jadi kalau tanya pengalaman belajar ni, dia akan cerita, kita boleh agaklah dia ni tahap macam mana. Kan kalau contoh dia cerita, dia bagi tahu saya ni last belajar sekolah rendah. Oh lama dah tu. Jadi kita boleh agak dah mungkin huruf ni memang masalah. Kalau dia cakap saya baru tahun lepas adalah belajar mengaji, mungkin dia okey sikit. Tapi kita tetaplah, maksudnya kalau dikata dia dah kenal huruf, kita tetap mula dengan awal jugalah huruf tu. Tu yang pentingnya, sebab kita nak pastikan dia ni betul-betul orang kata sebutan tu. Maksudnya kalau walaupun dia dah kenal, mungkin ada sebutan dia perlu diperbaiki lah. Boleh. Okey, lepas tu suara saya kalau masa saya buat tadi jelas ke Ustaz? Boleh dengar Saya rasa macam tersekat sikit. Tersekat macam dengar. Okay, so tak apa. Jadi mungkin lain lah tu yang tak stabil. Saya pun tak pasti yang tu. Cuma untuk kelas yang seterusnya nanti, kalau andai kata lah, maksudnya saya sebolehnya kalau boleh Ustaz pakai headphone ataupun earphone lah. Sebab takut dapat pelajar yang dia baca perlahan. Dia baca kadang-kadang dia baca macam salah tapi Ustaz dengar macam betul. Takut yang tu lah. Jadi nak biar jelas tu mungkin Ustaz boleh pakai headphone. Sebab masa interview hari tu, saya cuba pakai headphone tu. Suara saya kurang dengar. Oh ya ke? Sebab tu saya tak pakai. Saya pakai yang macam ni je. Tak apalah, nanti yang tu saya cuba balik. Tak apa. Sebab saya pun dengar je yang suara, sebab tu saya nak tahu kalau Ustaz suara saya dengar jelas tak? Kalau Ustaz boleh dengar jelas, saya pun tak ada masalah sebenarnya. Kalau Ustaz tak pakai pun tak apa. Yang pentingnya Ustaz boleh dengar dengan baik lah bacaan pelajar tersebut. Boleh. Okey, baik. Tu untuk yang bahagian konsep suku kata. Okey, bila dah masuk dekat, sebelum masuk konsep suku kata, Ustaz akan minta pelajar tu isilah yang dekat dalam muka surat 3 tu kan. Jadi yang dekat muka surat 3 tu, Ustaz boleh minta pelajar tu buat terus pun tak apa, untuk yang ada ayat Maliki Yaumiddin tu. Cuba tengok modul. Dia dekat modul tu, muka surat 3, bawah Bismillah tu ada ayat Maliki Yaumiddin ni. Jadi bila Ustaz dah bagi penerangan, Ustaz boleh masuk muka surat 3, suruh diisi yang ada baris, ada bunyi. Lepas tu yang first mula-mula tu memang dah kira dah Bismillah. Jadi boleh isi balik, minta pelajar tu isi balik. Lepas tu yang Maliki Yaumiddin tu boleh bagi peluang dekat pelajar. Masa dalam kelas tu Ustaz bagi tahu, kita ada satu lagi ayat, ayat daripada surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Sekarang ni cuba tuan pula kira ada berapa baris, ada berapa bunyi. Nak tengok dia faham ke tidak konsep tu. Kat sini yang kita boleh nilai dia. Kalau contoh dia kira tiba-tiba ada 8 kan. Jadi nampaklah kat situ dia mungkin ada tak faham kat mana-mana. Boleh. Bila dah selesai tu, kalau tengok modul ada muka surat 4 tu kan. Yang muka surat 4 tu kalau pelajar tanya yang dekat atas tu bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran tu apa? Bahasa Al-Quran yang A, I, U tu lah, baris atas, bawah, depan. Lepas tu dan, an, in, un. Macam tu. Baik. Dah selesai tu, yang bawah tu tak terangkan pun tak apa. Terus masuk kepada huruf. Jadi hurufnya Ustaz akan terangkan, kaitkan dengan gambar lah. Ustaz akan cerita gambar dulu, apa benda yang ada di sebalik gambar tersebut. Lepas tu barulah Ustaz kaitkan dengan huruf. Jadi kalau kat sini kita tak letak huruf alif kan. Mula-mula huruf ba terus. Jadi kalau pelajar tanya kenapa tak letak huruf alif Ustaz? Dia tanya, tiba-tiba tanya kan. Jawapan dia senang saja. Ustaz bagi tahu alif ni dia bukan huruf. Yang membunyikan a adalah bila ada hamzah. Bagi tahu macam tu je. Jadi alif ni kita akan belajar nantilah dalam tajwid. Macam tu je.
Tapi rasanya tak ada masalah lah kalau pelajar pun dia tak tanya macam pelik-pelik sangat. Ni semua orang tahu, boleh sebut InsyaAllah. Okay, baik. Jadi bila Ustaz dah masuk terangkan apa semua tu, okay, kalau tengok pada kelas kita yang paling orang kata satu sesi ni 30 minit lah sebenarnya. Satu sesi 30 minit, pelajar tu dia akan ambil paling kurang 6 sesi. Maksudnya 1 bulan dia akan belajar 3 jam. Okey. Jadi bila belajar 3 jam, dia kalau yang ambil satu sesi ni, dia akan belajar 2 kali seminggu. Okey, faham setakat tu? Okey. Kalau andai kata yang kelas yang macam dia ambil 30 minit tu kan. Jadi bila dia belajar ni, mungkin kalau yang kelas pertama dia ni, Ustaz kena pandailah arrange masa tu. Mungkin dia boleh sampai huruf sa, mungkin tak sampai huruf sa. Itu tak mengapalah. Tengok pada tahap dia jugalah macam mana. Jadi bukan kata saya bagi tahu okay, sampai sa, kelas pertama mesti sampai sa, tak. Jadi tengok pada pelajar. Mungkin ada yang laju dia boleh sampai huruf ja ke, ha ke. Tu terpulang. Tengok pada tahap pelajar tersebut lah. Yang penting Ustaz akan tengok. Maksudnya kena tengok tu, kenal betul-betul huruf lah. Lagi ulang-ulang lagi. Betul. Jadi macam tu lah. Jadi saya percaya Ustaz pun ada pengalaman sebelum ni. Jadi macam tu jugalah. Kita nak pastikan pelajar tu betul-betul kuasai huruf tersebut. Boleh. Okey, jadi bila dah macam tu, kalau yang kelas sejam tu insya-Allah lah rasanya boleh sampai huruf kha rasanya kalau pelajar tu tak ada masalah lah. Kalau contoh ja ha kha dia tak bertukar, insya-Allah lah dia boleh. Tapi janganlah sampai contoh kelas pertama tu sampai ya terus. Kan? Jadi agak-agak je macam sampai mana ikut pada tahap dia. Boleh? Alright. Okay. Jadi itu sahaja untuk dari segi penerangan gambar tu pun saya tak ada nak komen apa. Ustaz pun sampaikan cerita di sebalik gambar tu pun tak adalah macam ada penambahan ke apa, tak ada. Ikut yang tu je. So kita pun sebenarnya nak bercerita yang berdasarkan gambar tu tak naklah macam terlalu panjang sangat. Jadi ikut ngam-ngam je cerita tu kaitkan dengan huruf. Okay, boleh? Alright. Okay. Jadi ada apa-apa soalan Ustaz nak tanya saya? Kalau pasal mengajar ni rasanya ada rekod. Cuma saya nak tanya kalau yang jadual lah. Kalau yang macam tadi, kalau yang 30 minit tu dia 6 kali kan sebulan. Dia 3 jam. Jadi ada maksudnya adalah yang kelas sejam. Ada yang kelas sejam tu macam mana pula? Dia kelas sejam tu dia kira dia ambil sekali kelas tu 2 sesi lah maksudnya. Tak apa, yang tu nanti admin akan cerita balik lah yang ni. Cuma saya boleh bagi tahu awalnya kelas ni dia ada yang 30 minit, ada yang 1 jam. Tapi dua-dua ni sama je, dia akan habis 3 jam. Cuma beza dia ada yang pelajar ni dia rasa macam lama nak belajar sejam, ambil 30 minit lah. Jadi dia akan belajar 2 kali seminggu. Ada yang pelajar ni dia rasa nak buat sekali seminggu je lah, dia ambil sejam terus. Tu maksud saya. Boleh? Alright. Okay. So tak apa, yang tu memang akan ada admin lah yang akan ceritakan berkenaan jam belajar tu. Jadi Ustaz akan lebih faham lah apa ni. Boleh? Okay, baik. Jadi kalau tak ada apa-apa untuk sesi malam ni, insyaAllah kita tangguh dulu perjumpaan kita pada malam ni. Dan nanti saya akan maklumkan balik berkenaan dengan yang peringkat yang terakhir, ujian penilaian. Yang ujian penilaian tu saya akan arrange dengan admin. Saya akan tanya dulu admin bila. Nanti admin akan contact Ustaz lah. Boleh? Okey, baik. Jadi terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okey, sama.